Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita dalam slide wawancara bersama Sifu dan wartawan TV PSS Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Tajuk yang dikupas sebentar lagi akan berkisar tentang hal pendidikan bagi kecemerlangan murid, khasnya negara amnya. Apa kata kita mulakan dengan soalan yang pertama? Apakah pandangan Tuan Guru Besar terhadap murid-murid di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah ditemukan saya pada pagi ini untuk temu bual berkaitan dengan beberapa pandangan. Jadi apa yang telah dimaklumkan tadi berkaitan apakah pandangan saya tentang anak-anak ataupun murid-murid di SK Asam Jawa ini. Pada saya secara keseluruhannya, saya melihat bahawa anak-anak SK Asam Jawa ini mempunyai satu potensi yang sangat luar biasa, dengan pelbagai lapisan, dengan pelbagai latar belakang yang kita lihat bahawa anak-anak SK Asam Jawa ini mempunyai satu potensi yang jika tidak kita dedahkan ataupun tonjolkan, dia akan jadi tidak berapa cantik. Sebab kita lihat bahawa anak-anak SK Asam Jawa ini mempunyai latar belakang yang pelbagai, yang mana dengan dari segi ekonominya, dengan latar belakang keluarganya, dan juga anak-anak kita ni sebahagiannya telah pun berjaya dalam pelbagai peringkat. Jadi saya merakamkan sehingga syabas dan tahniah kepada semua anak-anak kita daripada prasekolah sampailah ke anak-anak kita tahun 6. Seterusnya, soalan yang kedua. Apakah peranan seorang guru besar dalam menangani insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial? Okey Anik, satu soalan yang sangat memberikan satu rasa pada saya, peranan seorang guru besar. Jadi bila kita kata peranan guru besar dalam menangani berkaitan dengan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial, bahawa sesungguhnya Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menyediakan garis panduan dan juga panduan bagi kita untuk melaksanakan apa yang ada di peringkat sekolah, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana di situ kita dapat lihat bahawa dalam falsafah pendidikan itu telah pun menceritakan bahawa potensi anak-anak kita ini perlu dikembangkan. Dari segi apa? Dari segi apa yang Anik tanya tadi. Bagaimana dari segi inteleknya, dari segi rohaninya, emosinya, jasmani dan di dalam itu telah pun terangkum keseluruhannya apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditunjukkan kepada daripada anak-anak yang ada di semua peringkat sekolah. Jadi macam mana peranan saya akan cuba memberikan yang terbaik, membantu anak-anak dalam mengembangkan potensi, bahawa anak-anak kita ni mempunyai potensi-potensi yang perlu kita keluarkan. Contoh dalam sukan, dalam co-akademik, co-curriculum, apa lagi yang akademik. Jadi kita perlu berada pada semua tempat. Maknanya sebagai seorang guru besar, saya melihat keseluruhan. Lebih-lebih lagi kita di SK Asam Jawa ni kita ada satu pengurusan asrama, yang mana dalam tu anak-anak asrama tu perlu kita tonjolkan dari segi bakat dan potensi yang ada. Jadi saya selaku guru besar, saya upaya cuba membantu dan menangani segala perkara-perkara yang berkaitan dengan potensi anak-anak kita ni, daripada prasekolah sampailah di tahun 6. Itu antara usaha saya selaku guru besar untuk memastikan anak-anak kita ini berjaya sama ada di dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Seterusnya Ustaz, soalan yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh cikgu selaku guru besar dalam Sekolah Kebangsaan Asam Jawa dalam pentadbiran sekolah? Baik Anik, satu soalan yang sepatutnya ditanya pada saya. Jadi kalau melihat dari segi cabaran, cabaran saya selaku guru besar, bila saya diminta untuk bertugas di SK Asam Jawa
pada 2015. Saya bermula selaku guru besar bermula pada tahun 2010. Di sekolah yang pertama saya di SK Jalan Gajah Musa. 5 tahun di sana saya selaku guru besar, dan 2015 saya bertukar ke SK Asam Jawa ini. Dua sekolah ini mempunyai cabaran-cabaran yang berbeza. Jadi bagaimana saya menangani setiap cabaran itu ialah kita kena lihat, pertama ialah persediaan menjadi seorang pemimpin. Kerana pemimpin ini dia tidak boleh menggunakan sepenuh kuasa yang ada pada dia. Itu sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pemimpin perlu. Yang pertama, pastikan kita bekerja dengan satu pasukan. Satu pasukan untuk menggerakkan satu organisasi itu. Jadi cabaran-cabaran yang kita hadapi kebiasaannya ialah bagaimana kita nak mengurus sebuah sekolah itu untuk menjadi lebih cemerlang. Jadi alhamdulillah sepanjang saya berada di SK Asam Jawa ni khususnya, saya telah pun dapat melihat pelbagai perubahan-perubahan dari segi pengurusan sumber manusia, murid, guru, anggota kumpulan pelaksana, komuniti. Jadi bila kita dah berjaya di situ, saya melihat bahawa cabaran-cabaran itu memang ada, memang banyak, tapi apa yang penting sekarang, kita selaku ketua ataupun guru besar, pastikan kena ada ilmu. Ilmu tu penting, ilmu dalam kepimpinan, ilmu dalam mengurus, ilmu perhubungan, ilmu bagaimana kita nak mencapai satu kejayaan. Kerana dengan adanya ilmu, perkataan ilmu lah, dengan adanya ilmu, segala benda yang kita rasa kita terbeban, tercabar, akan dapat diselesaikan. Sebab itu pentingnya ada ilmu. Jadi kita harap pada Anik nanti, satu hari nanti, teruskan untuk mencapai satu ilmu yang lebih tinggi lagi. Dalam setiap kehidupan ada cabaran. Jadi cabaran ini kalau kita berjaya hadapi, alhamdulillah, insya-Allah saya yakin dan percaya segala pengurusan itu akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya ilmu, ilmu, dan juga saya tambah satu lagi ialah pengalaman. Dengan ada ilmu dan pengalaman ini akan memastikan setiap cabaran yang bakal kita lalui itu akan berjaya kita hatasi dengan baik. Itulah antara usaha-usaha yang telah saya cuba buat sebagai seorang guru besar dan juga pemimpin sekolah. Seterusnya, apakah pencapaian tertinggi yang telah dicapai oleh murid-murid di sekolah ini? Okey Anik, dari segi pencapaian, saya merasa sangat-sangat berbangga dengan pencapaian anak-anak di SK Asam Jawa ini. Mula saya masuk aja dah nampak dah kejayaan itu. Yang pertama, apabila kita dapat mencapai kedudukan ataupun pencapaian tertinggi di peringkat negeri, macam mana saya dulu masuk saja saya dapat dah anugerah yang pertama, iaitu untuk sekolah ni PSS Cemerlang, peringkat negeri nombor 3. Itu dah saya dah nampak dah apa akan berlaku selepas itu. Jadi alhamdulillah apabila saya berada di SK Asam Jawa ini, dengan sumber yang ada, guru, murid, sedap daripada hari yang pertama saya jejak je tu, saya dah nampak dah. Dan sehinggalah ke tahap ini, ke tahun yang ada ni, kita telah mencapai pelbagai kejayaan-kejayaan. Kalau nak yang dibanggakan sangat ialah yang kita dapat menjuarai ataupun mendapat johan, Imarah Surau peringkat kebangsaan. Itu antara kenangan manis. Kenangan manis kita lah semua, yang mana pelibatan bukan hanya kepada guru besar je, tapi melibatkan semua yang ada di dalam sekolah ini, guru, murid, ibu bapa, komuniti dan seluruhnya. Dan seterusnya asrama pun macam tu juga, kita dapat mencapai kejayaan, mendapat kata 5 yang terbaik, 5 terbaik
dari kalangan sekolah-sekolah yang ada asrama di Malaysia, maknanya kebangsaan. Dan lain-lain pencapaian tu saya rasa tak terhitung. Banyak pencapaian kita telah capai, sama ada di peringkat yang tertinggi sampai ke peringkat antarabangsa. Itu yang antara yang saya rasa satu kejayaan dan pencapaian yang luar biasa, yang pada saya, anak-anak SK Asam Jawa dan juga warga sekolah telah buktikan bahawa SK Asam Jawa ini boleh menjadi satu sekolah yang hebat. Sebab itu kalau perkataan Sasgeta tu, sekolah Asam Jawa gemilang dan terbilang tu, terbilang kita tu sudah pun kita terbilang. Maknanya kita dah berada di satu tempat, di persada, di mana sekarang ini kalau kita di peringkat kebangsaan kita dah ada nama. Kalau kita ke antarabangsa pun kita dah ada nama. Apalagi peringkat daerah dan negeri kan. Jadi itulah kejayaan-kejayaan yang saya rasa sangat manis. Sangat manis dan indah. Maknanya anak-anak kita di SK Asam Jawa ni mempunyai potensi, boleh diketengahkan dan boleh mencapai pelbagai lagi kejayaan-kejayaan di pelbagai peringkat. Seterusnya, apakah program atau aktiviti yang cikgu rasa patut dijalankan untuk meningkatkan prestasi pencapaian murid dan guru? Okey Anik, kalau saya tanya Anik nak program apa? Rasa-rasanya lah. Nak program yang macam mana lagi? Rasanya puas tak program yang telah kita jalankan di sekolah ni? Ada rasa puasan? Seronok tak aktiviti yang kita telah buat? Seronok kan? Jadi itulah sebenarnya program dan aktiviti yang telah kita rancang, yang telah kita usahakan, sebenarnya berdasarkan pertama keperluan yang ada di peringkat sekolah kita. Kita telah lihat bahawa apa yang ada di kat sekolah kita ni, SK Asam Jawa khususnya kan, apa yang kita nak ialah supaya anak-anak kita ini khususnya dapat dari segi kemenjadian dia. Sebab itu kalau kita punya tagline dia kan, kemenjadian murid itu tanggungjawab bersama. Kan, jadi kita dah lihat bahawa anak-anak kita ini kalau kita tidak banyakkan aktiviti kan, jadi mungkin tidak nampak dari segi pencapaian-pencapaian yang kita telah peroleh. Jadi untuk kepelbagaian aktiviti telah pun kita usahakan, sama ada untuk guru dan juga murid. Semua itu adalah untuk memastikan keberhasilan yang mana kita nak lihat bahawa SK Asam Jawa ini SK Asam Jawa ini bukan hanya sekolah di tepi jalan, sekolah yang lama lagi bersejarah. Kalau Anik tahu kan usia sekolah kita ni kan, 24 Oktober 1892. Satu usia umur yang pada saya cukup tua. Jadi apabila kita berada di satu sekolah yang lama ni kan, yang mempunyai pelbagai pengalaman yang kita rasa perlu kita teruskan dari segi pencapaian dia kan. Jadi pelbagai aktiviti kita telah buat, pelbagai aktiviti yang memberikan impak kan. Kalau Anik perasan lah sepanjang Anik bersekolah kan, semua Anik dah rasa kan, aktiviti akademik, aktiviti co-curriculum, sukan permainan kan, semua benda itu adalah untuk kebaikan dan juga kemenjadian anak-anak SK Asam Jawa. Jom kita dengarkan soalan yang seterusnya. Bagaimanakah prestasi pendidikan murid-murid di SKAJ kini dan pencapaian yang sepatutnya kepada setiap murid? Okey Anik sekarang tahun berapa? Tahun 5. Dari segi apa yang Anik tanyakan tadi, iaitu berkaitan dengan pencapaian pencapaian ataupun prestasi yang kita rasa dari segi pendidikan anak-anak di SK Asam Jawa kan, Anik dah tahun 5 kan. Apabila perubahan Kementerian Pendidikan kita tidak ada UPSR, Anik seronok tak? Tak seronok? Nak anda UPSR juga? Okey, dia melihat bahawa visi misi pendidikan di peringkat Kementerian Pendidikan yang mana
telah berlaku perubahan bagaimana untuk melihat pentaksiran ataupun pencapaian anak-anak dari segi akademik. Jadi apabila perubahan itu berlaku, kita untuk guru telah pun disediakan keperluan-keperluan bagaimana untuk membuat pentaksiran, penilaian kepada anak-anak, kan? Jadi apabila perubahan itu berlaku, kan, guru-guru kita telah pun berusaha untuk memastikan anak-anak kita ini tidak tercicir dari segi akademik. Jadi kalau lihat dari segi pencapaian akademik ini, saya dapat lihat apabila semasa ada UPSR, kita dah nampak dah banyak pencapaian kita poli yang bila dulu kita sebut 5A kan. Bila 5A je semua orang bangga kan. Pada ketika itu UPSR, dan kepada ketika ini kita bertukar kepada PBD. Tidak ada grade, tidak ada peratus, dan tidak pula dapat tunjukkan okey siapa yang nampak ke depan, siapa yang di bawah, di tengah dan sebagainya. Jadi dari segi situ kita lihat bahawa apabila perubahan itu berlaku pada dunia pendidikan kita, khususnya dalam menilai pencapaian anak-anak, kan? Jadi kita perhatikan sepanjang perubahan itu, anak-anak SK Asam Jawa ini telah pun dari segi pencapaian akademik tidaklah terlalu drastik ketinggalannya. Dari segi membaca, menulis, mengira 3M. Kalau 3M tu dari segi anak-anak daripada prasekolah hingga tahun 6 kan, keseluruhannya peratus untuk 3M itu tidaklah besar yang tidak menguasai. Maknanya mungkin dari segi guru yang perlu membimbing anak-anak kita tak adalah rasa terlalu mencabar. Masih ada tapi tidaklah besar jumlahnya. Jadi dari segi pencapaian anak-anak SK Asam Jawa saya keseluruhannya, saya boleh bagilah berada pada tahap yang sangat baik. Sangat baik maksudnya dari segi pencapaian itu tidaklah tertinggal jauh. Dan anak-anak kita ni bila di tahun 6 nanti akan ada satu ujian untuk kemasukan sekolah asrama penuh. Kalau dulu dengan UPSR, tapi bila tak ada UPSR, apa lagi cara untuk masuk ke asrama penuh? Jadi KPM telah menyediakan satu ujian khas yang dinamakan ujian khusus, ujian sekolah khusus, yang mana anak-anak yang terpilih nanti akan menjawab soalan-soalan untuk kemasukan sekolah khusus. Itu adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita mana anik-anik nanti kan. Ni pun nak masuk sekolah asrama penuh kan, nak tak bercita-cita kan. Jadi mulai daripada sekarang, mulai sekarang ini tingkatkan. Apa lagi yang anik rasa pada kawan-kawan juga mana yang masih lagi belum menguasai, tingkatkan. Contohnya subjek-subjek yang masih lagi belum dikuasai sepenuhnya, matematik ke bahasa Inggeris kan. Jangan ingat bahasa Melayu kita rasa kita boleh capai. Ada orang Melayu tak boleh skor untuk bahasa Melayu. Kan. Jadi saya yakin dan percaya semua usaha-usaha KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia itu ada mempunyai hala tujunya. Hala tujunya itu perlu kita sebarkan kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada murid. Tidak adalah murid-murid ataupun anak-anak di SK Asam Jawa ni tertinggal jauh. Jadi Anik selaku wakil dekat sini boleh beritahu pada kawan-kawan kan, bahawa sekolah Asam Jawa ni dari segi akademik berada pada tahap yang amat baik. Nak pergi ke cemerlang tu, bila dah amat baik dia akan pergi cemerlang. Bila cemerlang ni nanti Anik tahu tak, kita dah tak ada lagi anak-anak kita ni yang berada pada TP1, TP2, dah tak ada dah. Semua berada pada TP 5, 6. Jadi Anik kena beritahu kawan-kawan, kita kena belajar rajin-rajin, kena ikut cakap cikgu. Kerana dengan usaha itulah akan memastikan pencapaian akademik SK Asam Jawa ini pada tahap yang cemerlang satu hari nanti, insya-Allah.
sidang hadirin berliterasi maklumat. Untuk makluman semua, guru besar kita Encik Nizamuddin bin Haji Abdul Majid akan berhijrah dari Sekolah Kebangsaan Asam Jawa bermula tanggal 14 April 2024. Soalan seterusnya, berapa lamakah Tuan berkhidmat sebagai guru besar di sekolah ini? Okey Hanik, bila Hanik tanya soalan tu saya dah rasa riba dah Hanik. Okeylah, baik, semua sedia maklum. Saya akan berhijrah ke sekolah yang tak jauh pun, SK Datuk Maharaja Lele. Jadi tempoh saya berada ataupun lama saya berkhidmat di SK Asam Jawa ini bermula daripada 16 Oktober 2015. 2015, sekarang ni 2024 ni. Berapa tahun tu ni? 9 tahun. Itulah tempoh saya berada di SK Asam Jawa ini. Pada saya, tempoh yang pada saya nak dikatakan lama, mungkin dari setengah kita selaku guru ataupun mereka yang berada di SK Asam Jawa ni mungkin lebih lama daripada saya. Dan saya ini seorang guru besar ataupun ketua jabatan yang akan sebagai persinggahan je. Persinggahan. Kalau umur ni panjang boleh sampai pencen. Kan? Tapi apakan daya, kan? Niat tu memang ada untuk saya habis ataupun menamatkan perkhidmatan di sini, kan? Tapi selaku ketua jabatan, ketua jabatan atau guru besar, dia perlu bergerak. Jadi tempoh 9 tahun yang Allah berikan pada saya, yang kerajaan pinjamkan untuk saya berada di SK Asam Jawa ini, insya-Allah akan berakhirlah di mana yang Anik nyatakan tadi, akan berakhir pada 14 April 2024. Dan selepas daripada itu 15 April 2024 nanti saya akan bertugas penuhnya di SK Datuk Maharaja Lela Jeram. InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan tempoh 9 tahun yang saya telah berikan kepada warga SK Asam Jawa ni keseluruhannya, yang telah saya berikan jiwa dan raga. 9 tahun bukan satu tempoh yang pendek. Dari segi cabaran, pengalaman, perkongsian telah pun banyak berlaku dalam tempoh 9 tahun itu. Dengan kita buat pelbagai perubahan-perubahan, yang mana perubahan-perubahan itu semua dah nampak. Dan saya bukan kata saya adalah orang yang baik, orang yang terhebat, tidak. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk membawa sesuatu yang lain, apa yang tak ada sebelum ni kita adakan. Jadi tempoh 9 tahun itu telah memberikan pelbagai perubahan-perubahan di SK Asam Jawa khususnya, dan saya mengharapkan dengan tempoh 9 tahun saya menjadi seorang guru besar, menjadi ketua, menjadi ibu ayahanda kepada anak-anak, akan memberikan sesuatu kepada SK Asam Jawa ini. Mudah-mudahan SK Asam Jawa ini akan terus unggul lagi, akan jadi terbilang lagi. Jangan rasa kehilangan saya sangat, kerana kita perlu lihat bahawa mungkin kepimpinan yang baru nanti akan membawa lebih lagi perubahan-perubahan yang lebih besar di SK Asam Jawa ini. Dan 9 tahun Allah bagikan peluang kepada saya untuk berkampung, untuk rawat dan rehat di SK Asam Jawa ini adalah satu peluang bagi saya untuk memberikan sesuatu. Saya mencurahkan sepenuhnya jiwa raga saya, maknanya mengatasi dari segala-galanya kepada warga SK Asam Jawa ini. Mudah-mudahan SK Asam Jawa ini, di mana yang kita tahu SASGETA itu Sekolah Asam Jawa Gemilang dan Terbilang, bukan hanya cemerlang dah gemilang dan terbilang, seterusnya unggul. Unggul tu maksudnya dah tak perlu lagi kita nak mencari-cari apa lagi kekurangan-kekurangan yang ada di SK Asam Jawa ini, kerana saya yakin dan percaya
warga SK Asam Jawa ni boleh melakukan banyak lagi perubahan-perubahan ni yang masih belum lagi kita capai. Dan saya berdoa mudah-mudahan SK Asam Jawa ini yang terdiri daripada guru, anak-anak dan semua komuniti yang ada di Asam Jawa ini untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang dan terus menjadi unggul, dan doakanlah saya untuk terus kuat, terus boleh memberikan idea kepada sekolah baru. Mudah-mudahan ukhuwah kita akan terus terjalin. Walaupun saya tiada lagi di SK Asam Jawa ini, mudah-mudahan hubungan kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita, persahabatan kita akan terus berterusan sehingga akhir hayat. Jadi itu yang dapat saya maklumkan berkaitan dengan tempoh saya berada sepanjang di SK Asam Jawa ni, Anik. Untuk yang terakhirnya Ustaz, kami dalam rasa gembira berbau sedih melerakan penghijrahan cikgu. Terima kasih Ustaz. Saya mewakili warga SKJ menghulurkan 10 jari memohon kemaafan atas segala kesilapan dan kekhilafan kami. Kami tentunya sentiasa mendoakan Ustaz sentiasa dirahmati dan diredai Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih Ustaz. Amin.